Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan baca dari surah Yunus bermula ayat yang ke-38 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita baca dari surah Yunus ayat 38, menceritakan tentang
Al-Quran. Dan dia adalah sambungan kepada ayat 37, di mana ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ayuftara min dunillah." Maksudnya, okay, dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Quran ni bukan sesuatu yang diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Yang lain tak boleh buat Quran. Kerana Quran ni adalah mukjizat. Dia adalah bukti bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang benar, diutuskan oleh Allah kepada umatnya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi Allah memberikan penegasan bahawa Al-Quran ini datang dari Allah. Sebab tu kita pada minggu lepas kita sebut tentang betapa berharganya nikmat hidayah, petunjuk. Bahawa Allah ni antara sifat kasih sayangnya kepada hamba, dia bagi kepada manusia petunjuk bagaimana nak hidup sebagai manusia terbaik, sebagai makhluk terbaik. Jadi Allah dia hantar petunjuk untuk kita. Siapa yang ikut petunjuk ni, dialah makhluk yang terbaik. Tapi kalau siapa yang tak ikut petunjuk ni, dia kira gagal, dan orang ni tidak layak untuk menjadi makhluk yang terbaik. Jadi itulah Quran. Tujuan Quran diturunkan untuk memandu manusia. Allah menegaskan perkara itu. Akan tetapi am yaquluna iftara, mereka berkata, okay, bahkan mereka berkata. Siapa dia mereka tu? Orang-orang kafir yang tidak mengakui hakikat yang demikian itu, yakni Quran itu datang dari Allah. Mereka pun mengatakan, am yaqulu na iftarahu, dialah Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Jadi mereka kata Muhammad tu dia reka Quran. Dia kata Muhammad ni genius. Memang orang genius. Ada seorang wanita, orang Arab, ngaji sampai PhD, doktorah. Nama dia Doktorah Nuha. Nuha. Pernah keluar dalam TV Mesir. Yang kita tengok klip video kan. Seorang wanita pakai niqab, pakai tudung. Pengacara tu tak pakai niqab, tak pakai tudung. Tapi terbalik, hak tak pakai tudung tu faham Islam. Hak pakai tudung tu tak faham. Jadi apa kata dia ni siapa ni? Doktorah. Orang ngaji sampai peringkat PhD. Dia kata, aku tak percaya Muhammad tu Rasulullah. Nah, dia tak percaya Muhammad tu Rasulullah, utusan Allah. Quran tu datang dari Allah. Jadi, dan dia kata tak ada yang namanya istilah Jibril tak ada. Muhammad tu memang dia ni orang genius. Dia mengakui Muhammad ni orang genius. Dia yang reka semua ni. Jadi dia kata, aku tak percaya. Pelik tau. Orang Arab, faham bahasa Arab, ngaji sampai PhD, tak percaya pada Nabi Muhammad tu adalah utusan Allah. Jadi bukan dia seorang je, ramai lagi.
sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Nabi Muhammad reka Quran. Apa jawab Allah? Qul, katakanlah, fa'tu bi suratin mithlihi, datangkanlah satu surah sepertinya. Satu surah sepertinya. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggillah siapa saja yang kamu dapat memanggilnya yang lain dari Allah untuk bantu kamu buat satu surah dari Quran. Kalau betul kamu ni dakwaan kamu benar, yakni Muhammad itu reka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah tahap ketiga cabaran mereka Al-Quran. Tahap ketiga cabaran dari Allah untuk reka Al-Quran. Tahap pertama, Allah Ta'ala cabar supaya datangkan satu Quran seperti yang Muhammad bawa. Dalam surah Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Katakanlah, kalaulah berpakat manusia dan jin, manusia dan jin berpakat untuk mendatangkan seperti Al-Quran, sama seperti Quran, mereka tak akan dapat mendatangkan seumpamanya walaupun mereka berpakat satu sama lain. Jadi tahap pertama, Allah Ta'ala suruh reka Quran juga sama seperti Quran. Banyaknya ayat, banyaknya surah, sama, tak mampu. Tahap yang kedua, Allah Ta'ala kata dalam surah Hud, awal surah Hud yang kita baca, am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayatin. Surah Hud ayat 13. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau betul Nabi Muhammad boleh reka, maka katakanlah kepada mereka, datangkanlah 10 surah rekaan kamu. Jadi tahap yang kedua, 10 surah. Tak mampu juga. Nak datangkan seperti Quran tak mampu, nak datangkan 10 surah pun tak mampu. Ni tahap 3 hari ni, ayat ni Allah Ta'ala kata, qul fa'tu bi suratim mithlihi, datangkan satu je surah. Yang kita cerita Amru bin Al-As pergi jumpa dengan Musailamah Al-Kadzab, suruh dia reka satu surah. Musailamah pun reka, ya wabar apa tak ingat ada surah dia tu. Amru bin Al-As masa tu dia belum Islam lagi, dia masih lagi musyrik, tapi dia berkawan dengan Musailamah Al-Kadzab. Bila dia dengar surah Musailamah Al-Kadzab, dia kata, bohong kamu ni, tak payah nak bohong aku lah, aku tahu kamu ni menipu. Sebab manusia memang tak mampu nak reka walau satu surah dari Al-Quran, menyamai Al-Quran, tak mampu. Dan kita dah nyatakan bukti dari sudut sejarah pun banyak sangat ada bukti bahawa Nabi Muhammad ni bukan dia yang mereka Al-Quran. Antaranya yang kita sebut baru ni, saya ulang balik sebab saya pun nak recall balik juga, kisah Haman. Kisah Haman dalam Al-Quran, di mana seorang profesor yang mengkaji sejarah. Bila dia kaji sejarah,
Dan mula-mula dia ni mengkaji tentang bagaimana orang mengatakan Quran ni salah, kerana dalam Book of Easter, orang Kristian ke, orang Yahudi, Kristian, Book of Easter tu, dia kata Nabi Haman ni adalah menteri kepada raja, bukan Firaun, raja Easter lah. Jadi bertentangan dengan kisah Firaun dalam Quran. Jadi Book of Easter ni datang dulu, Quran datang kemudian. Orang-orang Kristian pun kata, ni adalah bukti bahawa Muhammad sebenarnya dia kopi, dia ciplak maklumat daripada Kristian Ahlul Kitab, kemudian dia reka Al-Quran dia. Tapi tak lama kemudian orang-orang Kristian keluarkan satu deklarasi bahawa Book of Easter ni tidak layak untuk dijadikan bahan sejarah kerana terlalu banyak kesalahan dari sudut sejarah. Dia pun kaji lagi, profesor ni akhirnya dia masuk Islam. Dia kaji lagi, lalu dia pergi tanya seorang profesor hak kaji tentang tamadun Mesir, siapa Haman dalam tamadun Mesir. Lalu dia pun lepas dia rujuk catatan dalam muzium dan sebagainya, dia kata Haman ni mengikut dalam tulisan hieroglif yang ada di piramid, Haman adalah menteri batu bata, menteri kuari yang bertanggungjawab untuk membina piramid. Jadi profesor yang pertama ni bagi tahu kepada pengkaji tamadun Mesir, ada satu Quran, ada satu kitab Arab telah menceritakan tentang Haman bahawa dialah yang diperintahkan untuk membina piramid. Profesor Jerman tu dia kata mustahil seorang Arab boleh tahu tentang ni. Sebab apa? Sebab tulisan hieroglif ni sudah pupus 2000 tahun. Tak ada orang pernah baca tentang Haman kerana tak ada orang boleh tahu tentang cerita hieroglif. Tak ada orang boleh baca hieroglif dan tidak ada orang boleh tahu tentang Haman dalam masa selama tulisan itu pupus 2000 tahun lebih. Macam mana orang ni boleh tahu? Jadi tidak lain dan tidak bukan kerana yang bagi tahu dia kepada dia adalah Allah, dan Quran itu sendiri pun turun dari Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Dia faham bahawa Quran ni bukannya manusia yang buat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencabar mereka supaya buat Quran ni adalah kerana mereka pada zaman tersebut sangat kagum dengan kemampuan bahasa mereka. Sangat hebat. Jadi kalau dia boleh reka, bahasa dia hebat sangat, maka dia buatlah Quran. Jadi tak mampu. Zaman bahasa begitu hebat pun tak mampu, apatah lagi bahasa kita yang zaman lah ni caca merbah belaka tu. Bahasa Arab pun nak buat syair pun orang-orang tertentu saja yang buat syair. Cakap bahasa pun tidak fusahah belah mana tu. Kita lagi lah orang Melayu. Jadi nak sebut bahawa Quran ini benarnya datang dari Allah. Tu je. Kita duk kaji gemari. Tujuannya nak suruh beriman Quran ni datang dari Allah, maka ikutlah petunjuk Al-Quran. Tu je. Kaji punya kaji, bahar punya bahar, tentang gemari. Titik poin kita nak kembali adalah Quran ni datangnya dari Allah. Tu je. Jadi bacalah dia, berimanlah dengannya, fahamilah maknanya, supaya kita mendapat petunjuk dari Allah.
Kalau orang tidak beriman kepada Al-Quran, maka dia tidak mendapat petunjuk dari Allah. Kita bukan nak kaji kehebatan Quran semata-mata untuk hebatnya Quran. Ada orang orientalis yang kaji pengajian Quran tapi tidak membawa kajian mereka kepada keimanan. Ada orang kaji Quran yang tahu kehebatan Quran. Dia tahu fakta-fakta ajaib dalam Al-Quran. Dia tahu ketidakmampuan manusia reka seumpama Quran. Dia tahu. Tapi dia tak beriman kepada-Nya. Yang tu kita tak nak. Macam orang kaji sains, dapat ilmu kehebatan. Geologinya, geografinya. Habis kajian falaknya, fiziknya habis. Tahu. Tapi tidak membawa kepada keimanan kepada Allah. Rugi. Sebab tu kadang-kadang kita tak ngaji tinggi ni, bila kita beriman kepada Allah, lebih baik daripada orang yang banyak ilmu tapi tak beriman. Syukurlah, alhamdulillah. Saya jumpa dengan seorang doktor. Saya kata, doktor, orang yang paling banyak memerhatikan ayat-ayat Allah pada kejadian manusia adalah para doktor. Belah, tengok jantung, tengok paru-paru, tengok buah pinggang, tengok saraf, tengok mata, tengok telinga, tengok otak. Patutnya mereka lah yang paling kagum dengan ciptaan Allah. Tapi begitulah, ada manusia bila tengok kehebatan tu, dia tak bawa untuk pergi kembali kepada titik asal bahawa kita adalah makhluk ciptaan Allah. Yang tu yang kita tak nak. Jadi setelah kita baca ayat ni, kita beriman bahawa Al-Quran itu adalah kitabullah. Bal kadzabu bima lam yuhituhu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Jadi ada manusia ni, dia tidak beriman, dia terburu-buru mendustakan Quran, padahal belum sampai lagi. Mereka terburu-buru mendustakan sebab mereka tak faham, tak sampai lagi tak isi pengetahuan tentang Quran. Sebelum yang belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Macam cerita Haman tadilah. Sebelum kita kaji, kita terima je. Tapi ada orang yang bila menolak, dalam jiwa dia ada unsur menolak Al-Quran. Dia tak boleh dengar satu benda yang ada kemusykilan, dia akan tolak semua. Ada orang dia menanti-nanti hujah untuk menolak Quran. Dia tengah nanti, ada sikit je. Tengok dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut, bila kita hujah, guna hujah, Nabi Isa ni minta berdoa kepada Allah, menunjukkan Nabi Isa ni bukan Tuhan. Sebab Tuhan tak mungkin berdoa kepada Tuhan lain kalau dia nama dia Tuhan. Dia pun cari-cari jumpa ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Dia berkata dalam bahasa orang putih, selawat ke atas Nabi ni dia tak boleh terjemah dengan selawat. Dia panggil pray for. Pray for. Jadi dia kata, tengok, Tuhan kamu pun pray juga for Muhammad. Pray tu ke pray? Pray for kan? Selawat ke atas Nabi, pray for Muhammad. Dia pun kata, tengok Tuhan kamu. Orang Arab terjawab, tiada beza. Yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala dengan yusalluna ila.
Kalau bahasa orang putih, pray for dengan pray to. Ada beza. Kita pray to Allah. Kita berdoa kepada Allah, makna kita minta dengan Allah. Tapi kepada Nabi, kita selawat, pray for Muhammad. Lain. Allah, dia tak pernah sembah Muhammad. Dia memberikan kebaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang guna kalimah ni, pray. Oh, dia kata Quran ni tak betul. Dia mencari-cari hujah untuk Quran ni salah. Tapi dia tidak akan dapat. Cumanya kita kata soalnya hati ni. Soal hati ni, macam mana dia nak bawa kepada keimanan. Yang ni kita kena minta kepada Allah. Sebab orang ni kadang-kadang bukti jelas depan mata pun tak nampak. Bahasa kita kata kumbang seberang laut nampak, gajah depan mata tak nampak. Bukti jelas depan mata. Quran ni tidak ada seorang pun yang boleh reka seumpamanya. Sebab tu Quran ni versinya satu je. Kalau translation, yes, ada banyak versi. Tapi Quran yang bahasa Arab ni versi satu je. Menunjukkan apa? Quran tak ada lagi orang Arab boleh reka seperti Quran. Kalau translation orang boleh buat, orang translation ni translation. Tapi yang bahasa Arab tak ada. Tak ada. Pasal apa? Tak ada orang boleh reka. Bukan semua. Bukan sekarang ni. Mereka ni nak cuba memesongkan orang Islam sejak daripada dulu lagi. Dan sudah ada cubaan-cubaan untuk mereka surah baru. Kan kita tengok ada surah-surah baru yang disebarkan. Tak berjaya. Ada orang ubah satu ayat Quran, tak berjaya. Tetap Quran dijaga sampai hari ini. Jadi natijah daripada semua keajaiban ini ialah satu je. Kita beriman dia datang dari Allah dan kita nak mengikut petunjuk dia. Ngaji hebat setara mana pun kajian Quran, tiba-tiba tak bawa kepada keimanan dan tak ikut petunjuk Al-Quran, maka tak ada makna. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka mendustakan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Maka lihatlah bagaimana orang-orang yang zalim itu berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan mereka. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran dan di antara mereka ada yang tidak beriman langsung kepadanya. Jadi begitulah manusia. Bila dengar ada yang beriman, ada tak beriman. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Dan Tuhanmu lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan. Wa minhum man yastami'una ila wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Kemudian Allah Ta'ala kata, jika mereka terus-menerus mendustakan kamu wahai Muhammad, maka katakanlah, faqul li 'amali, bagiku amalanku, walakum amalukum, bagi kamu amalan kamu, antum bari'una mimma a'mal, kamu berlepas diri daripada apa yang aku kerjakan, wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku pun berlepas diri daripada apa yang kamu kerjakan. Ayat ni sama dengan surah Al-Kafirun. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad supaya berlepas diri dari amalan orang kafir. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku tak termasuk dari orang syirik. Sehingga apabila dia berhujah dengan kaum dia, siapa kaum dia kata, dia bagi contoh kepada kaum dia,
bintang tu matahari, tapi bintang hilang. Kalau bulan tu matahari, bulan pun ada waktu dia penuh, ada waktu dia separuh, ada waktu dia hilang. Matahari, kalau dia tu Tuhan, ada waktu matahari terbenam. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala inni bari'un mimma tusyrikun, aku berlepas diri daripada apa yang kamu kerjakan atau kamu syirikkan. Disebut dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah, kamu tak sembah apa yang aku sembah. Bagaimana lakum dinukum waliyadin. Akhirnya Allah Ta'ala sebut, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Dalam ayat ni pun sama, Allah Ta'ala kata, faqul li amali walakum amalukum, bagi kamu bagi aku amalanku, bagi kamu agama kamu. Antum bari'una mimma amal, kamu berlepas diri, kamu pun tak ikut aku. Kalau kamu tak ikut aku, pun tak akan ikut kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, mana budaya kita yang orang kafir nak ikut? Dia nak ikut kita sebab agama tu. Dia mungkin ikut kita tengok, oh dia buat baik sebab dia ikut kemanusiaan, dia ikut sebab bersih, dia ikut sebab baik, mungkin dia buat gitu. Tapi kalau kata nak ikut sebab dia nak jaga hati orang Islam, sorry ya. Masalahnya orang Islam yang ikut amalan orang kafir sebab nak jaga hati mereka. Kita kena ada ilmu al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara ni maknanya tak setia dengan Islam dan berlepas diri daripada amalan bukan Islam. Tapi Nabi SAW kata dah, umat Islam ni akan ikut jejak langkah umat terdahulu sampailah ke lubang biawak. Bila orang tanya Yahudi dan Nasrani, Nabi kata siapa lagi? Orang Islam ni akan ikut. Sedangkan Allah ajar kepada kita kena tak setia dengan Islam dan berlepas diri daripada orang bukan Islam. Kenapa dengan waktu beli barangan BMF kita boleh, oh aku berlepas diri daripada barang orang bukan Islam. Contohnya lah, ada orang kempen BMF dia sampai peringkat tu. Orang bukan Islam, memang dia pun berat pada kita. Dia kalau beli roti dia, ya dia beli, tak beli roti kita. Kan? Dia berlepas diri daripada orang Islam. Tapi kalau dia pakai pun pakaian budaya. Orang Islam ikut belakang. Siapa raya Santa Claus semua. Ada kita tengok dia pakai serban. Tiba-tiba hari raya kita, dia pakai benda yang syiar kita. Setakat baju Melayu, baju budaya, baju je. Ada tak kita tengok orang hari raya dia pakai pakaian agama? Tiba-tiba dia nak pakai serban ke? Tiba-tiba dia nak ngaji Quran ke? Tiba-tiba dia apa lagi? Nak mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tak ada. Dia pun ada waktu dia berlepas diri daripada agama. Allah perintahkan, bukan Nabi, Allah perintahkan kita dengan orang Islam ni, kita kena ada al-wala wal-bara. Al-wala tak setia dengan Islam, al-bara berlepas diri daripada kesyirikan. Ni ayat ni lah. Okay? Jadi apa saja agama orang kafir, kita kena berlepas diri. Jangan ikut amalan dia. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Okay? Termasuk dari kalangan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa minhum man yastami'una ilaik." Dan di antara mereka yang ingkar itu ada yang datang mendengar ajaranmu.
dengan tidak mendapat faedah sedikit pun, seperti mana orang pekak. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa menjadikan orang yang pekak itu mendengar, juga kalau mereka menjadi orang yang tidak mau memahami perkara yang didengarnya. Yang didengarnya. Baik, kita berhenti setakat tu dululah. Hari ni kita berhenti setakat tu dulu. Wallahu ta'ala alam. Suara pun tak berapa itu mana hari ni. Suara rock sikit, kelah banyak ke ni. Jadi insya-Allah kita tangguh setakat tu dulu, insya-Allah. Kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.